إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala: nafa'alallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. قال الشرط الثاني عشر ترك الأكل والشرب، فإن أكل أو شرب قليلا ناسيا أو جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته. الشرط الثالث عشر أن لا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في التحرم أو يطول زمن الشك. الشرط الرابع عشر أن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها. الشرط الخامس عشر عدم تعليق قطعها بشيء. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني عشر، syarat yang ke-12, sambung dalam kita punya pengajian kita. Syarat yang ke-12 daripada 15 syarat sah sembahyang yang tersebut dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ni. Banyak lagi lah, antara dia kalau tengok dalam kitab-kitab lain pun ada setengahnya ditambah dan ada setengahnya dikurangkan daripada 15 ni. Tapi yang dikurangkan, yang tak disebutkan dalam 15 ni telah pun disebutkan dalam fasal-fasal sebelumnya secara langsung dan secara tidak langsung. Sini dia bilang setakat 15 ajalah. Yang lebih daripada 15 itu telah disebutkan sebelumnya. Baik. Katanya rahimahullahu ta'ala: asyaratu tsani asyara, syarat yang ke-12, syarat sah salat yang ke-12, tarkul akli wasyurbi, meninggal akan makan dan minum. Ini masuk dalam syarat tark, masuk dalam perbincangan meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu ni sebahagian ulama memasukkan dalam perbincangan mubtilat, perkara yang membatalkan. Jadi kalau bab sembahyang ni sebahagian daripada ulama dia tak sebut kat syarat, disebut di bahagian perkara yang membatalkan solat.
Kalau dalam bab sembahyang kita ni lah. Untuk kita dah pernah bincang dah sekali perbezaan makna syarat di antara ulama pada awal bab yang berkaitan tentang syarat itu ni. Tengok balik situ. Jadi kalau ditinggalkan ataupun diasingkan perbincangan tentang tark turuk ni, bab tinggal ni, maka 10 lah syarat yang disebutkan dalam kitab ni. Tapi sebab Syekh Abdullah Bafadal memasukkan sekali dengan turuk sebagai syarat perkara-perkara yang perlu ditinggalkan sebagai syarat sah dengan makna kalau buat membatalkan solat, maka jadi 15. Sebab makna yang masyhur bagi syarat ialah wujudi, benda tu kena buat, tu syarat. Sini benda yang adami, benda yang kena tinggal. Jadi sebahagian ulama meletakkannya ke dalam bab perkara yang membatalkan solat. Tak apa. Qala rahimahullah tarkul akli wasyurbi. Kita baca dulu. Meninggal musalli lah orang yang sembahyang al-akli wasyurbi. Idhafat tark kepada ak, idhafat masdar kepada maf'ulun bih. Meninggal akan makanan. Wasyurbi dan minuman. Meninggal akan makanan dan minuman. Makanan yang dimaksudkan dekat sini ialah sesuatu yang dimakan. Dipanggil mat'um ataupun makul. Al-akli dengan makna al-makul, asyurb dengan makna al-masyrub. Dipanggil masdar dengan makna isim maf'ul. Sebab makan dan minum ni ada beberapa makna yang boleh kita gunakan ataupun yang boleh difahami daripada kalimah makan dan minum ni. Kadang-kadang makan dan minum ni kena pada perbuatan menyuap makan. Kadang-kadang perbuatan mengunyah pun makan. Sini bukan kena pada perbuatan, tapi kena kepada benda yang dimakan. Dipanggil makul wal masyrub. Kita sebut sebagai mat'um lah, benda yang dimakan. Serupa kita sebut pakaian, sesuatu yang dipakai. Pakaian, sesuatu yang dipakai. Sini pun samalah, makanan, sesuatu yang dimakan. Jadi makan, kita tambah dengan nan tu jelaslah jadi makanan. Meninggalkan makan, maksudnya meninggalkan makanan, wasyurbi, dan meninggalkan minuman. Itu asal makna dia. Baik, yang dimaksudkan dengan makan dan minum dekat sini seperti mana yang kita bincangkan tadi, dia ialah sesuatu yang dimakan dan sesuatu yang diminum lah. Maksudnya sesuatu masuk ke dalam rongga rengkung kita, halaqah, halq, masuk dalam rengkung kita. Maksudnya al-aklu wa syurbi kat sini maksudnya dukhulu syai'in ila haddil batin min al-fami. Masuk sesuatu ataupun wusulu syai'in, sampai sesuatu, ila haddil batini min al-fami, kepada bahagian batin dari mulut. Maksudnya perkara yang daripada luar, benda tu, syai' tu, sesuatu tu usul sampai ataupun masuk dukhul ke dalam batin mulut. Batin mulut itu ditentukan dengan makhraj ha. Makhraj ha. Makhraj ha simpul itu, ha bulat tu. Ha ihdinas sirah, ha tu. Maka masuk lebih dari situ. Itu had batin. Dia kalau daripada ma'idah, daripada dalam perut nak keluar, dikira hak zahir. Hak zahirnya ialah kha ataupun ha, atas khilaf kha yang tak ada titik tu ha. Tu kalau daripada dalam nak keluar, yang kita panggil sebagai muntah lah. Tu muntah, dalam nak keluar pakai makhraj kha, ataupun sebagian ulama kata makhraj ha, dia di tengah sikit. Tapi daripada luar masuk ke dalam, ke batin, had batin mulut, maka dikira ialah makhraj ha.
Ha ihdinas siratal mustaqim. Ha tu. Ha ihdina. Di sini. Di pangkal angkung. Di pangkal ni. Ha. Oh. Ha tu. Jadi itu yang membatalkan solat lah. Itu merupakan perkara yang membatalkan solat. Sekiranya masuk sesuatu makanan, ni ghalibnya lah, sebab yang masuk ke mulut ni makanan dan minuman lah secara ghalib. Kalau bukan makanan dan minuman sekalipun secara ghalib masuk juga dan melepasi had batin bagi mulut, maka dia tetap membatalkan solat. Contohnya benda yang bukan makanan. Kita ada shilling 5 sen ataupun 10 sen duduk dalam mulut. Semayang, tak ada masalah. Duduk dalam mulut tu, tak ada masalah. Rupa macam chewing gum tu lah. Gula-gula getah tu. Lepas tu tertelan. Batas semayang. Walaupun dia bukan makanan. Sebab yang diitlakkan ataupun disebutkan makanan kerana melihat kepada ghalib, melihat kepada kebiasaan. Melihat kepada kebiasaan. Adapun makan dan minum, dengan makna perbuatan, maka dia tidak masuk dalam perbincangan kita di sini. Makan dan minum dengan makna perbuatan, dua lah. Makan dan minum dengan makna perbuatan. Satu, memasukkan tu. Ni kita makan enggak, dua apa duk makan. Maksudnya memasukkan sesuatu dalam mulut. Satu. Makna yang kedua ialah mengunyah dan menelan. Mengunyah lah. Telan tadi ni kita bincang kat sini. Yang kita bincang kat sini makan dengan makna telan, minum dengan makna telan. Ni yang dimaksudkan dalam perbincangan kita. Yang tak dimaksudkan dengan perbincangan kita, dalam perbincangan kita, ialah makan dengan makna perbuatan menyuap ataupun memasukkan cecair ke dalam mulut dengan tangan. Satu, tak masuk dalam perbincangan. Yang kedua ialah perbuatan mengunyah, mad'u ataupun madrah, mengunyah, perbuatan melagarkan rahang atas dan rahang bawah untuk menghancurkan makanan. Maka dua makna itu tidak masuk dalam perbincangan syarat yang ke-13 ni. Sebab dia dibincangkan ataupun dia masuk dalam perbincangan syarat yang sebelumnya, iaitu perbuatan yang banyak. Meninggalkan daripada melakukan perbuatan yang banyak yang bukan daripada jenis solat 3 kali ataupun lebih. Maka dia masuk situ. Maka kalau makan dengan maksud mengunyah, 3 kali kunyah. 3 kali kunyah ni maksudnya 3 kali kita melagarkan rahang untuk menghancurkan sesuatu yang dalam mulut. Dah membatalkan sembahyang. Ini syarat yang sebelumnya. Bukan syarat kita yang kita bincang malam ni, tak. Syarat sebelumnya. Dia dah masuk dalam makna tu. Dia tak masuk dalam anggota kecil ke tak? Rahang tidak termasuk dalam anggota kecil. Lagi pula, dia bukan min jinsi af'alis salah. Dia bukan daripada jenis perbuatan sembahyang. Dia bukan daripada jenis perbuatan sembahyang. Sama juga dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Pergerakan tangan, kalau lebih daripada 3 kali, angkat. Kemudian sat, sekira-kira putus di antara angkat dan letak itu. Angkat dan letak itu. Lepas tu, angkat sekali lagi. Maka dikira sebagai perbuatan 3 kali berturut-turut membatalkan solat. Masuk dalam syarat makan ni ke? Tak. Bukan masuk dalam syarat tarkul akli, tapi dia masuk dalam syarat tarku, syarat yang ke-11. Syarat yang ke-11. Tarkul af'alil kathirah. Dia masuk dalam syarat yang ke-11, iaitu tarkul af'alil kathirah.
Jadi yang tu tak masuk dalam perbincangan kita. Yang masuk dalam perbincangan kita dalam syarat yang ke-12 ini ialah meninggalkan makan dan minum dengan makna meninggalkan telan. Dengan makna meninggalkan telan. Bal'u. Bala'. Meninggalkan telan. Apa makna telan? Macam tadi lah. Wusulu syai'in ataupun isalu syai'in ataupun dukhulu syai'in ila haddil batini minal fami. Memasukkan sesuatu ataupun sampainya sesuatu kepada had batin mulut. Kepada had batin mulut. Baik. Itu makna yang kita kena jaga. Fa in akala aw syariba qalilan nasiyan. Jadi sebelum tu meninggalkan makan dan minum ini sekiranya dilakukanlah kalau kita melakukan perbuatan makan dan minum dengan bahawa kita telan sesuatu maka dia membatalkan solat dengan dua qaid. Dua qaid tu dia tak sebut dalam kitab kita, cuma dia akan datangkan masalah yang menyalahinya. Itu. Batal solat dengan sebab makan dan minum dengan dua qaid. Dengan dua syarat. Yang pertamanya sengaja, ta'ammud. Yang pertamanya sengaja. Dan yang keduanya mengetahui pengharamannya. Al-ilmu bitahrimihi. Yang pertamanya ta'ammudan, sengaja. Yang keduanya al-ilmu bitahrimihi, mengetahui keharamannya. Baru batal. Sekiranya tidak wujud dua qaid ni, sama ada dia tidak sengaja, tidak sengaja tu maksudnya di luar daripada kemampuan dia. Bukan tak sengaja tu dengan makna tertelan. Bukan. Tertelan tu maksud dalam sengaja lagi. Tak, ni dengan maksud di luar kemampuan dia. Maksudnya dia sedar kata dia sembahyang. Kalau dia tak sedar kata dia sembahyang, maka tak masuk dalam qaid yang pertama, maka tak membatalkan solat. Yang keduanya dia mengetahui keharamannya. Kalaulah dia tak tahu keharaman, maka diuzurkan baginya tidak membatalkan solatnya dengan syarat-syarat yang akan disebutkan lagi. Dua qaid tu perlukan kepada huraian kita bincang. Qala rahimahullahu ta'ala fa in akala aw syariba qalilan nasiyan aw jahilan bitahrimihi. Itu isyarat kepada dua qaid yang kita sebutkan tadi. Dia bawa tafsir masalah, tafri' masalah. Fa in, fa tafri'. Maka sekiranya akala, makan ia. Makan ni dengan makna telan tadilah. Makan dengan makna telan. Jika telan ia. Aw syariba, atau minum ia pun dengan makna telan tadilah. Akala ni benda yang telan sesuatu yang bukan cecair. Syariba ni telan sesuatu yang cecair. Telan sesuatu yang berbentuk cecair. Samalah. Maksud daripada akala au syariba ni telan. Maka jika makan atau minum ia, musalli, orang yang sembahyang tu qalilan sikit. Nasiyan hal keadaan lupa. Ini lawan bagi muta'ammidan macam yang kita sebutkan dalam qaid tadi. Sikit hal keadaan lupa. Satu masalah. Maka tak termasuk dalam keadaan masalah ni, keluar dengan kata qalilan itu kathiran. Kathiran tak masuk dalam masalah ni. Yang masuk dalam masalah ni ialah qalilan, dia makan tu sikit. Dia makan itu sedikit. Sedikit maknanya pada uruf. Sedikit pada uruf. Kalau besar, ruah jari itu besar lah. Ruah jari itu besar. Sikit pada uruf. Sebagian ulama meletakkan kadar sim-sim. Kadar sim-sim. Bukan.
tu dia punya saiz, bukan. Sikit dekat sini dengan maksud sikit lah. Dengan maksud makan yang sedikit. Tak dikira dengan makan yang banyak. Makan yang sedikit pada uruf dengan makna dia tidak mencederakan ataupun dia tidak nampak buruk pada pergerakan solat. Sekali makan ataupun sekali telan ataupun 2 kali telan. Sikit. Sekali telan ataupun 2 kali telan. Sikit. Satu masalah. Kalau lebih pada tu banyak. Au jahilan bi tahrimihi, ataupun dia makan dan minum itu hal keadaan jahil dengan pengharamannya. Dia tak tahu kata tak boleh makan. Maka dua masalah ni, lam tabtul salatuhu, nescaya tidak batallah oleh sembahyangnya. Maka sembahyangnya tidak terbatal sebab ternafi salah satu daripada dua qaid yang menjadi ikatan ataupun tambatan bagi syarat yang ke-12. Tambatan ataupun ikatan qaid bagi syarat yang ke-12 ini ialah satu, yang pertama tadi ta'ammudan, sengaja. Yang keduanya al-ilmu bit-tahrim, mengetahui pengharamannya. Jadi bila ternafi salah satu daripada dua qaid ini, kita faham daripada situ mafhumnya, maka tidak batallah sembahyang seseorang. Yang pertamanya sekiranya dia makan dengan keadaan lupa, lawan bagi muta'ammidan, lawan bagi sengaja, lawan bagi ta'ammudan. Dia makan dalam keadaan nisyan, makan dalam keadaan lupa. Lupa apa ni? Lupa kata dia sembahyang. Lepas tu banyak mana pun tak apa ke tak? Bila dikaitkan dengan lupa, maka dia disyaratkan qalilan, makanan itu sikit. Yang dimakan itu sikit. Sikit tu maknanya sekali suap ataupun 2 kali suap lah, kadar uruf. Uruf mengatakan dia makan sikit tu banyak. Kalau dia dihentam sampai sebungkus ropok contohnya, sebungkus ropok katanya, banyaklah tu. Tapi kalau 2-3 puntung saja ropok tu, koci ke, ada dalam paket dia, lupa atau dalam sembahyang, ambil buat ulang, tokak makan. Ataupun koci tu memang hak kupas dah, ada sikit-sikit lagi, lupa ke telah sembahyang, ambil buah mulut. Sikit pada uruf, maka tidak membatalkan solat. Sebaliknya, kalaulah yang dimakan itu banyak dalam keadaan lupa sekalipun, walaupun dalam keadaan lupa, tetap membatalkan solat. Kerana makan dan minum itu tidak menepati ataupun tidak munasabah dengan sembahyang. Dia berbeza dengan puasa. Puasa kalau lupa, lantak sampai setalam pun tak batal. Puasa kalau lupa, minum air sampai 2 jam pun tak batal, lupa. Sebab puasa tidak ada sebarang tanda yang untuk mengingatkannya. Puasa dia tidak ada sebarang pergerakan ataupun tanda yang boleh menjadikan seseorang tu ingat bahawasanya dia puasa. Berbeza dengan sembahyang, sembahyang dia ada perbuatan yang boleh mengingatkannya kepada sembahyang. Maka dengan sebab perbezaan tersebut, hanya sedikit makan saja yang dimaafkan sekiranya dilakukan dalam keadaan lupa bagi orang yang sembahyang, manakala makan yang banyak bagi orang yang sembahyang walaupun dalam keadaan lupa tidak dimaafkan. Berbeza dengan puasa. Puasa lupa makan banyak mana pun tak ada masalah, dia tidak menjejaskan kesahihan sembahyang. Itu qaid yang pertama. Qaid yang kedua ialah aliman bitahrim ataupun al-ilmu bitahrimihi, mengetahui keharamannya. Maka sekiranya dia jahilan bitahrimihi, dia jahil, dia tidak mengetahui akan pengharamannya. Maksudnya dia tak tahu kata tak boleh makan dalam sembahyang, jahil. Dia tak tahu kata tak boleh makan dalam sembahyang. Maka jahil ni diterima sebagai uzur dengan sekiranya jahil itu jahil yang diterima pada syarak. Jahil yang diterima pada syarak hanya 2. Jahil yang diterima pada syarak hanya 2. Yang pertamanya jahil dengan sebab baru masuk Islam, qurbil ahdi bil Islam. Jahil
dengan sebab baru masuk Islam, dimaafkan. Baru apa kadar baru masuk Islam tu, dengan bahawa masa dia masuk Islam tersebut dengan perbuatan tersebut berlaku masa tu. Dia masuk Islam bila? Kita kata seminggu yang lepas contohnya. Dia makan dalam sembahyang tu bila? Hari ni lah. Dia masuk Islam minggu lepas. Saudara baru, mu'alaf. Dia makan bila dalam sembahyang tu? Hari ni. Makan hari ni. Dia berupa sudah makan pokok-pokok ni, lepas tu pergi ambil sembahyang pokok ni. Ada lagi cebisan-cebisan ataupun sisa-sisa makanan dalam mulut dia. Tengah duduk sembahyang tu, terbit sisa-sisa tu duduk dalam mulut. Sedang lah. Dia sedang kata dalam mulut. Kemudian dia telan. Pasal dia tak tahu kata benda tu tak boleh. Dia tak tahu kata tak boleh makan dalam sembahyang. Jarak seminggu daripada masuk Islamnya dengan masa perbuatan tersebut berlaku, adakah cukup ataupun adakah membolehkan dia tahu masalah tu ataupun tidak? Ghalibnya seminggu tak tahu lagi. Sebab dia lebih menumpukan kepada bab akidah dan juga asas fardu ain. Asas fardu ain. Ghalibnya seminggu tak lagi. Tapi kalau 6 bulan dah tak tahu lagi, tu taksir lah. Tu merupakan satu kecuaian daripada diri dia. Sebab ni masalah syarat sah. Ni masalah syarat sah dan masalah perkara yang membatalkan solat. Maka merupakan antara benda yang penting dalam bab sembahyang. Maka sepatutnya dalam tempoh yang segera dia dah kena patut mengaji dan cover bab ni supaya dia boleh beribadah dengan betul. Lebih-lebih lagi bab solat. Tengoklah. Itu yang dimaksudkan angkur bil ahdi bil Islam, baru masuk Islam. Kalau dah sebulan dah masuk Islam, dia dah pernah dia sepatutnya dah boleh cover bab sembahyang, tapi tak sepatutnya dah boleh cover. Kalau dah boleh cover, maka jahilnya itu jahil yang tidak diterima. Ngaji dah cuma tak ingat, lupa lah tu. Ngaji dah cuma tak ingat. Maksudnya baru dah mengaji sekali lalu tu tak sempat ingat banyak sangat maklumat. Nak hafal Fatihah lagi kan, mu'alaf. Nak hafal Fatihah lagi, lepas tu nak ingat tahiyat akhir lagi. Lepas tu nak ingat pergerakan solat lagi, nak ingat lagi sembahyang Zuhur berapa rakaat, sembahyang Asar berapa rakaat dan sebagainya. Fatihah kita tak apalah, kita dengar daripada kecil. Kita tak hafal pun Fatihah. Jarang orang Melayu hafal Fatihah. Jarang orang Islam hafal Fatihah. Dia ingat pasal daripada kecil lagi. Duduk dengar orang baca, kita pun duduk tumpang baca, main-main dulu sekali dan sebagainya. Ingat lagu tu ya. Sebaliknya orang yang baru masuk Islam, dia perlu hafal Fatihah tu. Ataupun dia perlu baca Fatihah tu. Jadi benda tu mengambil masanya. First dia kena cover rukun mayang lah. Wuduk dan rukun mayang tu. Lepas tu dia nak mengaji bab benda yang membatalkan wuduk lagi. Dia nak mengaji tentang syarat sah wuduk lagi. Lepas tu baru nak bincang, baru nak mengaji tentang syarat sah sembahyang lagi. Kemudian perkara yang membatalkan sembahyang lagi. Dan sebagainya. Lepas tu nak tahu benda apa yang halal, benda apa yang haram ni kehidupan seharian dia. Maka masa tu sekiranya sepatutnya masa tersebut dah membenarkan ataupun membolehkan dia cover masalah ni. Tapi dia tak cover. Dia tak dan cover ataupun dia cuai, dia sibuk dengan kerja dan sebagainya. Mengaji cuma seminggu sekali saja. Mengaji baru masuk Islam 6 bulan ke, setahun ke. Tapi mengaji cuma seminggu 2 kali je. Minggu 2 kali, satu sesi pengajian cuma 3 jam. Mana dengan bab akidah lagi, mana dengan bab fiqhnya lagi, mana dengan bab tasawufnya lagi. Fardu ain, semua fardu ain. Maka setahun pun tak cover lagi bab ni, maka tak dikira sebagai jahil yang dimaafkan. Sebab dia sepatutnya telah cover bab ni. Satu. Maka sekiranya dia baru masuk Islam dengan makna yang disebutkan tadi, maka dimaafkan. Dia merupakan uzur yang diterima. Saya tak tahu. Pasal apa tak tahu? Pasal saya baru masuk Islam. Okey, terima. Syarak terima. Uzur yang kedua, jenis uzur yang kedua yang diterima oleh syarak ialah jauh kehidupannya daripada ulama. Maksudnya tempat dia hidup, tempat dia berada tersebut, tidak ada orang yang mampu menghuraikan masalah ni ke dia.
Dia duduk di dalam pedalaman mana hala tu. Dia duduk di atas bukit mana hala tu. Dia duduk di pulau mana hala tu. Dan sebagainya lah. Merupakan tempat yang sukar untuk dia dapatkan orang yang mahir masalah ni. Tu. Maksudnya kalau dia nak mengaji bab-bab ni secara detail dan halus dan sebagainya, maka dia terpaksa berbelanja untuk ke bandar besar dan sebagainya. Terpaksa untuk mengeluarkan belanja ke bandar besar, ke pusat pengajian dan sebagainya untuk belajar benda-benda lagu ni. Maka benda tu dimaafkan, dimasuk dalam uzur. Masuk dalam uzur. Kalau tak ada di tempat dia. Kalau tak ada di tempat dia, orang yang mampu menceritakan tentang masalah ni. Maka tu saja dua jenis uzur yang diterima sebagai jahil, sebagai alasan bagi jahil. Lain daripada dua jenis uzur ni, maka tidak diterima sebagai alasan bagi jahil. Pasal apa makan dan semayang ni, saya tak tahu. Pasal apa tak tahu? Waktu mengaji dulu di sekolah, tak ada siapa habang pun. Dia tak terima. Alasan disebut tak tahu dengan sebab tak ada siapa habang, tak diterima. Pasal bukan wajib habang, wajib cari. Dan sebagainya. Hanya dua jenis uzur tu saja yang diterima sebagai alasan bagi jahil. Maka kalaulah dia makan yang sedikit, hal keadaan lupa, ataupun dia makan tu dalam keadaan dia jahil tentang keharaman makan tersebut, lam tabtul salatuhu, nescaya tidak batal solatnya. Mafhum mukhalafah dia, mafhumnya daripada masalah tersebut ni, kalaulah dia makan dengan sengaja, satu, ataupun dia makan dengan lupa, tapi kuantiti makan dan minum tersebut banyak, dua, ataupun dia makan itu dalam keadaan jahil, tapi jahilnya jahil yang tidak diterima sebagai uzur oleh syarak, tiga. Maka dalam masalah ni batal sembahyang dia, sebab dia telah makan dan minum dalam solat. Dia telah makan dan minum dalam solat. Selesai. Tu perbincangan syarat yang ke-12 yang dalam kitab ni. Perbincangan syarat yang ke-12 yang dalam kitab ni. Syarat yang ke-12 ni sebenarnya dia merupakan syarat yang dikecilkan daripada syarat yang sebenar. Dia syarat yang dikecilkan makna. Dengan silap faham, dia syarat yang dikecilkan makna daripada syarat yang sebenar. Syarat yang sebenarnya, kalau dalam kitab-kitab lain lah, dia akan sebut sepatutnya bunyi macam ni. Sepatutnya bunyi, asyaratus thani asyara tarkul muftir kal akli wasyurbi. Itu syarat yang sebenar. Sini Al-Allamah Al-Faqih Abdullah Al-Hadrami rahimahullah mengkecilkan syarat, melihat kepada ghalib. Syarat ini dikecilkan, terus direct, tinggalkan makan dan minum direct, sebab tu ghalib yang berlaku. Itu masalah yang paling ghalib. Tapi syarat yang sebenar yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lain ialah tarkul muftir, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Muftir itu dengan maksud muftirus saum. Alif lam pada muftir, alif lam iwad, ganti daripada mudhafun ilaih. Mana mudhafun ilaih dia? Saum ataupun siam. Jadi muftir ay muftir as-saumi ataupun muftir as-siyami. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Kal akli wasyurbi. Seperti mana makan dan minum. Seperti mana makan dan minum. Itu syarat yang sebenar. Maka sebab tu kita akan jumpa kaedah-kaedah yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Ma aftara as-sawma, ma aftara as-sawma, ma abtala as-sawma, abtala as-salata. Ma abtala as-sawma, abtala as-salata. Ghaliban. Ma abtara as-sawma, ma abtala as-sawma, abtala as-salata ghaliban. Perkara yang membatalkan puasa ialah perkara yang membatalkan sembahyang. Ghaliban. Biasanya.
Maksudnya setiap perkara yang menyebabkan batalnya puasa, maka dia membatalkan sembahyang. Kena cek dalam bab puasa tu lah. Kena tengok dalam bab puasa ni pula. Apa benda yang membatalkan puasa? Banyak benda lah. Ridah, apa nama, murtad, apa nama, khurujul mani, apa nama, masuknya sesuatu dalam rongga, telinga ke, hidung ke dan sebagainya, semua tu. Maka semua tu membatalkan puasa. Dan kalau berlaku dalam sembahyang, dia membatalkan sembahyang, pitam dan sebagainya, hilang akal dan sebagainya. Maka setiap perkara yang membatalkan puasa, membatalkan sembahyang, ghaliban, dalam kaedah sebut ghaliban, kebanyakannya ataupun biasanya. Tapi terbalik daripada kaedah tu, walaisa kullu ma abtala as-salata abtala as-sauma. Tapi bukan semua benda yang membatalkan puasa membatalkan sembahyang. Dia akasnya tak berlaku. Ini kena balik kepada syakal qiyas, syakal qiyas dalam mantik. Bila guna surkul, maka akasnya dengan ba'du. Tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa membatalkan sembahyang. Tiap-tiap. Setiap perkara yang membatalkan puasa membatalkan sembahyang. Terbaliknya, kita akaskan dia, sebahagian perkara yang membatalkan sembahyang membatalkan puasa. Tapi tak sebut lagu tu lah. Disebut setiap perkara yang membatalkan puasa membatalkan sembahyang. Tetapi bukan semua yang membatalkan sembahyang membatalkan puasa. Maka tu yang biasa kita akan jumpa dalam kitab-kitab fiqh. Kullu ma abtala as-sawma abtala as-salata ghaliban wa laysa kullu ma abtala as-siyama wa laysa kullu ma abtala as-salata abtala as-sawma. Tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa membatalkan sembahyang, tetapi tidaklah tiap-tiap perkara yang membatalkan sembahyang membatalkan puasa. Maksudnya kalau batal sembahyang, kalau batal puasa, ghalibnya batal sembahyang. Kalau batal puasa, benda yang sama sekiranya berlaku dalam sembahyang, ghalibnya batal sembahyang. Ghalibnya. Kita akan beritahu masalah istisna lah. Tapi tak semua benda yang kalau dilakukan dalam sembahyang batal, maka dia juga akan membatalkan puasa sekiranya orang tu berpuasa. Dalam masalah puasa, tak semestinya. Banyaklah. Kita dah mengaji banyak dah apa nama benda yang membatalkan sembahyang. Dalam kitab-kitab lain pun bergerak 3 kali batal sembahyang, tak batal puasa. Berpaling dada daripada kiblat, batal sembahyang, tak batal puasa. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi sini syarat yang sebenarnya ialah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam sembahyang. Sama ada dia puasa atau tidak, tu masalah lain lah. Tu masalah lain. Nah, ni bukan cerita dia sembahyang, bukan cerita dia puasa, cerita dia sembahyang. Tapi kalaulah benda tersebut berlaku dalam sembahyang, yang mana kalau dia puasa menyebabkan puasa dia batal, sembahyanglah juga batal. Tu maksud dia. Baik. Maka daripada kaedah ataupun dhabit tu, keluar pada kata ghaliban itu satu masalah. Diistisnakan daripada ghaliban itu satu masalah. Iaitu seseorang yang puasa dan sembahyang. Dia puasa dan dia sembahyang. Dalam sembahyang dia tu, dia makan sikit. Dia makan sedikit dalam keadaan dia lupa. Dia makan sikit dalam keadaan dia lupa. Lupa dua-dua. Dia lupa kata dia puasa dan dia lupa kata dia sembahyang. Seorang tu, dia puasa. Kemudian masuk waktu zuhur ke, asar ke dan sebagainya. Masuk waktu sembahyang lah. Tengah sembahyang, dia makan sikit.
akala qalilan nasiyan. Dia makan sikit dalam keadaan dia lupa. Lupa apa? Dia lupa kedua-duanya. Dia lupa kata dia tengah sembahyang dan dia lupa kata dia tengah puasa. Lupa kedua-duanya. Okey. Bila jadi lagu tu, kemudian teringat. Teringat apa? Teringat kata dia puasa dan teringat kata dia sembahyang. Puasa ni. Aku lah sembahyang ni. Duduk. Jadi bila dia teringat, fazanna, maka dia menyangkakan batal. Batal apa? Batal sembahyang dan batal puasa. Dua kali. Batal sembahyang dan batal puasa. Dia menyangkakan batal. Padahal tak batal. Dia menyangkakan batal. Disangkakan bahawasanya puasanya telah batal dan sembahyangnya telah batal. Hakikatnya tak lah. Sebab kita dah bincang tadi. Puasa pun sebab makan dalam keadaan lupa, tak batal. Sembahyang sebab makan tu sikit, tak batal. Tapi dia menyangkakan bahawasanya dia batal. Bila dia sangka kata dia batal, sembahyang dia pun disangkakan batal, puasa dia pun disangkakan batal, ada sikit lagi ataupun ada lagi makanan dalam mulut dia, contohnya. Ada lagi makanan dalam mulut dia. Bukan dipembit di dapur lah, tak kira lah tu dah. Ni ada lagi makanan dalam mulut dia. Ditelan pula kali yang kedua. Sebab dia dah rasa sembahyang dia pun dah batal, puasa dia pun dah batal. Ditelan pula kali yang kedua. Maka telan kali yang kedua tu, kali pertama tadi selesai dah. Kali yang pertama tu hukum dia yang sebenar tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan sembahyang. Sebab apa tak membatalkan puasa? Sebab dia makan dalam keadaan lupa. Selesai. Pasal apa tak membatalkan sembahyang? Sebab yang dia makan dalam keadaan lupa itu hanyalah sikit daripada makanan. Tak batal. Masalah pertama. Makan kali yang kedua itu membatalkan puasa, tidak membatalkan sembahyang. Ni keluar daripada masalah ghaliban dalam dobit tadi. Makan buat kali yang kedua membatalkan puasa, tidak membatalkan solatnya. Pasal apa makan kali yang kedua membatalkan puasa? Sebab walaupun dia dah sangka bahawasanya dia batal, hakikatnya dia tak batal lagi. Tetapi kalaulah benar puasa dia tu memang dah terbatal sekalipun, dia wajib imsak. Dia wajib menahan diri daripada melakukan perkara yang merosakkan puasanya sekiranya dia masih berpuasa sampailah terbenam matahari. Maka makan yang kali yang kedua itu menafikan imsak. Makan kali yang kedua tersebut menafikan imsak. Bila menafikan imsak, batal puasa, ulama sebut taghlizan alaih, kerana mengetatkan ataupun mengeraskan hukum ke atasnya. Hukum ke atasnya dikeraskan. Asal tak batal dah. Gagah makan lagi, batal. Puasa. Sembahyang tak batal. Sebab apa sembahyang tak batal? Kerana dia ma'zur. Kerana dia telah dia merupakan salah satu daripada uzur yang diterima. Dia menyangkakan sembahyangnya telah batal, lalu dia pun telanlah saki-baki yang ada makan dalam mulut dia. Maka sembahyangnya masih lagi tak batal. Sebab zannya itu diterima sebagai uzur dalam syarak. Zannya itu diterima sebagai uzur dalam syarak, tak batal puasanya. Sebab tak ada imsak pada sembahyang. Yang ada imsak dalam puasa aja. Dalam sembahyang tak ada imsak. Masalah imsak tak berlaku dalam sembahyang, hanya berlaku dalam puasa saja. Maka makan yang kali kedua tu membatalkan puasa, tidak membatalkan solat. Maka dia keluar daripada ghalib kaedah yang disebutkan tadi, ma abtala sawma abtala salata. Sebab tu ditambahkan dengan ghaliban. Tak biasanya, selalunya, kebanyakan masalahnya, hampir kesemua masalahnya, bila mana benda tu membatalkan puasa, membatalkan sembahyang, melainkan masalah tadi. Seseorang shaim, orang yang puasa, yusalli, dia berpuasa. Orang yang sedang sembahyang, orang yang puasa dan dia bersembahyang.
Kemudian dia makan sedikit dalam keadaan lupa bahawasanya dia sembahyang dan lupa bahawasanya dia puasa. Maka dia zankan kata batal. Bila dia zan kata batal, dia makan pula kali yang kedua dengan makna saki-baki makanan yang ada dalam mulut dia. Kalau dia berjalan pergi dapur, pergi ambil mana makan, batal lah sembahyang dia tu. 3 kali berturut-turut atau lebih. Tak, ni cerita dia saki-baki yang dalam mulut dia. Makan pula, telan pula yang tu. Telan pula yang tu, batal puasanya taghlizun alaih kerana memberatkan ataupun mengetatkan, mengeraskan hukum ke atas dirinya sebab dia langgar imsak. Sembahyangnya tak batal. Kerana tidak ada imsak dalam sembahyang dan dia merupakan uzur yang diterima pada syarak. Masalah ni boleh tengok dalam Hasyiah Imam Bajuri. Hasyiah Imam Bajuri ada sebut. Dalam Fathul Alam bagi Al-Allamah Jordani pun ada sebut. Boleh tengok sana. Itu kaedah yang kita pakai lah. Akas yang kita sebutkan tadi, tidak semua perkara yang membatalkan sembahyang membatalkan puasa. Tidak semua perkara yang membatalkan sembahyang membatalkan puasa. Walaupun dalam bab yang kita bincang ni, ada juga benda yang kita buat, makan dan minum dan sebagainya, membatalkan sembahyang tapi tidak membatalkan puasa. Macam yang kita dah tahu sebagainya lah. Antaranya, makan banyak dalam keadaan lupa. Makan banyak dalam keadaan lupa. Dia membatalkan sembahyang, tidak membatalkan puasa. Sebab makan yang banyak itu tidak konsisten dan tidak relevan dengan sembahyang. Dia menafikan nazam ataupun susunan salat. Dan dia tidak munasabah dengan solat, iaitu ibadah seorang hambanya di hadapan Tuhannya. Berbeza dengan puasa, puasa makan banyak mana pun kalau lupa tidak membatalkan puasa sebab tidak ada sebarang tanda dan alamat dan perbuatan yang boleh mengingatkannya bahawasanya dia puasa. Melainkan sampai Tuhan bagi ingat ataupun ada orang tegur. Oh, hentak puasa orang ni, baru ingat. Kadang-kadang kita teringat sendiri. Kalau tak ada orang tegur, kadang-kadang kita teringat dengan cepat, kadang-kadang lama apa tu baru kita teringat. Makanlah banyak mana pun ketika lupa tu tak membatalkan puasa. Tapi kalau sembahyang, makan dengan banyak membatalkan sembahyang. Jadi tak semua benda yang membatalkan sembahyang membatalkan puasa. Satu. Yang keduanya, makan walaupun sikit, tak kira sikit ke banyak, makan dalam keadaan dipaksa. Makan dalam keadaan dipaksa. Makan dalam keadaan dipaksa. Makan dalam keadaan dipaksa. Walaupun sikit, maksudnya tak bincang sikit ke banyak. Di tengah mayang, orang paksa dia makan. Di tengah mayang, orang paksa dia makan. Dan dia dalam puasa. Dia dalam keadaan puasa. Puasa dah tak mau. Tutup mulut dan sebagainya. Orang buka mulut dia. Jolok masuk dalam mulut dan tekan bagi lepas rangkung. Dia puasa dan dia tengah sembahyang. Apa jadi? Batal sembahyangnya, tak batal puasa. Sembahyang dia batal, puasanya tak batal. Sebab apa puasa tak batal? Puasa tak batal dengan sebab mukrah. Puasa tak batal dengan sebab dia dipaksa. Dan dia dah cuba sedaya upaya dia untuk tidak mengikut paksaan tu. Dan dia tak boleh lari daripada paksaan tu. Ini nanti dalam bab puasa kita bincang lah. Tapi bahasa mudahnya, sekiranya seseorang itu dipaksa dengan syarat-syarat paksaan yang sebenar, dia makan, dipaksa dan torture lah, didera untuk makan dalam keadaan dia sedang puasa, tak batal puasa dia. Tak batal puasa dia. Sembahyang dipaksa untuk makan, maka dengan masuknya sesuatu ke dalam batin mulut dia, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab nadir. Sebab nadir. Sebab jarang sangat berlaku orang paksa makan ketika sembahyang. Orang paksa makan ketika sembahyang. Lagi pula dia boleh untuk sembahyang buat kali yang kedua sekiranya waktu masih banyak. Sekiranya waktu masih banyak. Maka dua masalah ni, antara masalah-masalah makan dan minum yang masuk dalam akas bagi kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama tadi, tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa, membatalkan sembahyang. Sebaliknya, masalah sebaliknya ni, sebaliknya, tidak semua perkara yang membatalkan sembahyangnya membatalkan puasanya. Ini antara masalah-masalah yang masuk dalam benda yang batal sembahyang tapi tak batal puasa.
yang berkaitan dengan makan dan minum. Yang pertamanya, dia makan banyak dalam keadaan lupa, membatalkan sembahyang, tidak membatalkan puasa. Yang keduanya, dia makan kerana dipaksa ataupun atas sebab berlaku paksaan dan deraan ke atas dirinya ketika di tengah sembahyang. Maka ni juga membatalkan solatnya, tidak membatalkan puasanya. Gitu. Habis, selesai. Ni sikit sebanyak perbincangan tentang syarat yang ke-12. Maka syarat yang ke-12 ini, tuan kitab Muqaddimah Dramiyah ini, dia mengambil keadaan yang ghalib, keadaan yang biasanya berlaku dalam sembahyang ni, bab makan minum lah. Maka diletakkan sebagai syarat. Maka ni yang kita maksudkan dengan syarat yang ke-12 ni dikecilkan daripada syarat yang sebenar. Syarat yang sebenar ialah tarkul muftir, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, tapi dikecilkan kepada salah satunya. Sepatutnya meninggalkan perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Jadi dikecilkan syarat tu meninggalkan makan dan minum. Pasal apa? Nazaran bil ghalibi. Melihat kepada keadaan ataupun situasi biasanya yang berlaku. Keadaan ataupun situasi biasanya yang berlaku. Itu. Maka kalau ikut syaratnya yang asal, dan kalau kita faham syaratnya yang asal, masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka pada badan, yang membatalkan puasa, membatalkan sembahyang. Yang membatalkan puasa, membatalkan sembahyang. Nanti kita duduk sembahyang, kemudian nyamuk masuk dalam hidung. Dalam masa yang sama kita sedut nyamuk sampai ke batin hidung, batal sembahyang. Sebab dia membatalkan puasa. Dia membatalkan puasa. Binatang apa-apa pula, hak ini terbang-terbang tu, terbang masuk dalam telinga sampai ke batin telinga, sampai ke gegendang telinga, batal sembahyang dan batal puasa. Batal sembahyang dan batal puasa. Melainkan dia kalau yang tak batalnya, melainkan kalau berlaku umum balugha lah. Kalau dah banyak sangat dah, pun mana pun, itu cerita lain lah. Tapi sini dia tak masuk dalam keadaan tu. Ataupun masuk sesuatu melalui lubang dubur. Masuk sesuatu melalui lubang dubur pun membatalkan puasa. Dan sebagainya lah. Dan sebagainya. Apa nama, ada rongga pada perut contohnya. Ada rongga pada perut yang sampai ke ma'idah, sampai ke perut besar kita. Ada lubang pada perut kita. Yang lubang tersebut direct sampai kepada perut besar kita, tempat proses makanan dalam perut kita. Kemudian masuk sesuatu ke dalam tu semasa sembahyang, batal sembahyang, sebab membatalkan puasa. Tu kalau kita faham syarat sebenar, makna syarat sebenar, iaitu syarat yang ke-12 ni. Sebab tu kita terpaksa cerita pasal benda ni. Dia bukan masalah makan dan minum saja. Makan dan minum ni hanyalah contoh bagi syarat yang ke-12 yang sebenar. Tapi kerana makan dan minum itu ialah syarat, ialah keadaan yang biasanya berlaku dan yang mudah ditafsirkan, ghalibnya begitulah, maka dikecilkan syarat yang sebenar dan diringkaskan kepada makan dan minum saja. Perbahasan ni boleh dilihat dalam kitab-kitab fiqh lain yang lebih besar. Tengok sana. Selesai. Asyartu thalitha asyara, syarat yang ke-13 seterusnya. Ini syarat yang ke-13, 14 dan 15 ni secara ringkasnya dia syarat yang kembali kepada makna niat. Syarat yang kembali kepada makna niat dan juga hukum-hukumnya. Makna niat dan juga hukum-hukumnya. Makna niat kita dah bincang lama lah. Niat tu apa? Syarat dia apa? Maka sini kembali kepada mana syarat-syarat bagi niat. Wajib dawam, tak boleh teradud, tak boleh putuskan dia, tak boleh ta'liqkan dia. Ni syarat yang ke-13, ke-14 dan ke-15. Syarat-syarat yang berkaitan dengan niat. Asyartu thalitha asyara, syarat yang
yang ke-13, an la yamdulah, bahawa tidak berlalulah rukun qauliyun, satu rukun qauli. Satu rukun qauli seperti Fatihah lah. Seperti Fatihah, seperti tasyahud akhir. Au fi'liyun, ataupun satu rukun fi'li, seperti mana yang tidak, kalau rukun pendek. Atau qiyam, kalau rukun fi'li yang panjang, tak kisah. Tidak berlakulah satu rukun qauli, maksudnya tidak dilakukan satu rukun, sama ada rukun qauli ataupun rukun fi'li. Masyak fi niyati taharrum, serta syak pada niat taharrum. Sebahagian naskah tak ada kalimah niat. Masyak fi taharrum, serta syak pada taharrum. Kedua-dua ibarat sah. Sebab kalau tengok naskah yang tak ada lafaz kataan niat dalam matan ni pun dihuraikan dengan huraian yang sama di bawah. Dan tengok kalau naskah yang ada niat dalam matan ni, dia letakkan niyat taharrum, dia huraikan dengan benda yang sama dalam syarah-syarahnya. Jadi kedua-dua ibarat sah. Naskah yang anak pakai ni, dia ada niyat taharrum. Sebahagian naskahnya tak ada niat, dia ada terus taharrum, ma'asyaki fi taharrumi. Itu beza pada naskah lah. Tapi kedua-dua ibarat sah. Kedua-dua ibarat sah. Bahawa tidak berlalulah satu rukun, sama ada rukun tu rukun qauli ataupun rukun tu rukun fi'ali, ma'asyaki serta syak tu fi niyatit taharrumi, pada niat taharrum, ataupun fit taharrumi, pada takbiratul ihram tu sendiri. Kalau niat dalam takbiratul ihram, kalau takbiratul ihram maksudnya syak pada takbiratul ihram sendiri. Takbiratul ihram tadi ni sah ke tak, tak tahu. Cukup huruf ke tak, tahu. Sebut kaf ke sebut qaf ke tadi ni, dan sebagainya. Sebut ba ke sebut dal ke tadi ni, dan contohnya. Dia syak pada kesahihan niat dia, ataupun dia syak pada kesahihan takbiratul ihram dia. Dia syak pada kesahihan niat dia, dan dia syak pada kesahihan takbiratul ihram dia. Ataupun kena tambah sikit lagi, ataupun syaratnya dia syak pada syarat sah niat dan syarat sah takbiratul ihram. Dia syak pada syarat sah niat dan dia syak pada syarat sah takbiratul ihram. Syarat sah niat, syarat sah takbiratul ihram dan sebagainya, nak mudah, tengok dalam Safinatul Najah. Tengok dalam Safinatul Najah. Ada dibincangkan dengan jelas ataupun dengan tepat, mudah kita tengok sana. Syarat sah takbiratul ihram ada berapa? Syarat sah niat pun ada berapa? Satu, berlalu satu tempoh masa yang mana memboleh berlalu satu rukun, dia dah buat satu rukun. Contohnya ketika syak tu dia sedang baca Fatihah. Dalam keadaan syak tu, dia masih meneruskan bacaan Fatihah sampai habis Fatihah tu. Tu maksud yumdiya ruknan ma'asyaki. Tu kalau rukun tu merupakan rukun qauli, katakan, percakapan. Atau rukun tu rukun fi'li, dia i'tidal. Dalam i'tidal tu dia syak pada niat dia ataupun syak pada takbiratul ihram dia. Dalam keadaan syak tu dia turun untuk sujud. Gitu. Maka tu yang dimaksudkan dengan an la yamdiya rukunun qawliyun aw fi'liyun ma'a syakki fit taharrumi, ataupun fi niyyati taharrumi. Maka kalau dia buat lagu tu batal sembahyang dia. Kalau dia buat lagu tu batal sembahyang dia. Dia telah menghabiskan satu rukun, sama ada rukun tu rukun qauli ataupun rukun tu rukun fi'li, dalam keadaan dia sedang syak pada kesahihan niatnya ataupun kesahihan takbiratul ihramnya ataupun kesahihan syarat-syarat niat dan takbiratul ihramnya. Apa yang sepatutnya dia buat? Kalau ketika dia syak tu dia kena berhenti. Bukan berhenti sembahyang tak, berhenti daripada meneruskan sembahyang dia. Kalau dia tengah baca Fatihah, kena berhenti baca Fatihah tu. Kalau tengah duduk rokok, kekalkan rokok tu. Kekalkan rokok tu. Jangan bangkit. Itu yang sepatutnya dilakukan.
Ini syak ni, maksudnya ragu-ragu. Kalau setakat khatir lintas siup lagu tu saja, tak ada apa. Khatir tu benda yang biasa. Khatir tu lintasan tu tambah bagi orang yang mengaji, lagi banyak mengaji, lagi banyak fiqh yang dia mengaji, lagi banyak khatir tekan lintas. Mengaji bab tak boleh taklid sembahyang. Tu khatir waktu tu nak lintas. Aku ni kalau dia mai dia ingat masalah-masalah yang sangkut paut dengan taklid niat tu. Pasal duk mengaji lah. Kalau tak mengaji tak jadi benda lagu tu, sama agaklah. Maka kalau khatir yang melintas lagu tu tak ada masalah apa. Ni dia syak. Maksudnya taradud dia punya hatinya duk 50-50. Hatinya 50-50. Takbiratul ihram tadi ni betul ke tak dah? Niat tadi ni betul ke tak dah? Aku niat lohong ke asak dah tadi ni. Macam tu lah. Semasa dia sedang syak tu, maka sepatutnya dia berhenti ataupun dia mengekalkan keadaannya, tidak meneruskan rukun yang dia sedang buat. Maksudnya tak meneruskan. Bukan masuk berhenti sembahyang, tinggal pilok minum ayak yang lain tak, bukan. Bukan. Ni maksud dia kalau dia tengah baca Fatihah, berhenti sat baca Fatihah tu. Settlekan syak tu dulu. Kalau di tengah rokok ketika dia syak tu, jangan bangkit daripada rokok lagi, settlekan, selesaikan syak tu dulu. Selesaikan syak tu dulu. Tu. Bila dah settle, bila dah selesai, maka barulah teruskan balik Fatihah dia, barulah teruskan balik rokok dia, barulah i'tidal dan sebagainya. Tapi syarat dia jangan lama lah. Jangan lama pada uruf. Jangan lama pada uruf. Kalau lama pun batal juga. Tu yang disebutkan seterusnya, au yatula zamanus syakki, ataupun panjanglah oleh masa zaman syaknya. Kalau syak dia tu lama tak hilang-hilang juga, dia tak jumpa penyelesaian untuk menghilangkan syak dia tu. Duk recall balik yang tadi, duk ingat balik yang tadi tak lepas juga. Duk stuck dalam tu, tak boleh pergi, duk stuck. Ya. Bernama lama. Lama ni lama mana? Pada uruf. Lama pada uruf. Sekira-kira lama tersebut menyebabkan i'rad, merebakkan al-isy'aru bi'i'rad anis salah, memberi satu perasaan ataupun memberi satu gambaran bahawasanya dia tak mau sembahyang dah. Lama lah, dia duduk statik dalam satu tempat tu lama. Di dalam satu keadaan tu lama. Bila lama lagu tu, syak lagu tu tak hilang juga, maka batal sembahyang dah. Batal sembahyang dah. Baik, tu rukun yang ke-13. Rukun yang ke-13. Jadi, rukun yang ke-13 ni secara ringkasnya, secara kesimpulannya boleh kita katakan solat akan batal dengan salah satu daripada 3 benda. Berdasarkan kepada rukun yang 13 ni. Rukun yang ke-13, kita boleh buat kesimpulannya solat akan batal sekiranya berlaku salah satu daripada 3 keadaan ni. Yang pertamanya, berlalunya satu rukun. Berlalunya satu rukun. Apa maksud berlalunya satu rukun? Kalau dia tengah Fatihah, dia habiskan Fatihah tu dalam masa syak dia. Dia habiskan Fatihah tu dalam masa syak dia. Ataupun pada kalau ketika contohnya ketika dia nak i'tidal tu dia syak, dia i'tidal dalam keadaan syak dan dia turun untuk sujud dalam keadaan syak. Berlalunya satu rukun dalam keadaan syak pada takbiratul ihram ataupun niatnya ataupun syarat sah bagi takbiratul ihram dan niatnya. Ni benda pertama yang membatalkan solat. Satu. Yang keduanya, panjang masa syak. Yang keduanya, panjang masa syak tu. Rukun dia tak bergerak dah sebab dia berhenti. Rukun tak bergerak sebab dia berhenti. Okey, fine. Tapi, lama sangat berhenti untuk menghilangkan syak tu. Lama sangat berhenti untuk menghilangkan syak tu. Maka, batal sembahyang dia. 2. Yang ketiganya, bacaan yang dibaca semasa syak ataupun perbuatan yang dilakukan semasa syak tersebut, dia tidak ulang balik selepas daripada syak itu pun membatalkan juga.
pun membatalkan juga. Pasal apa dia kena berhenti? Pasal apa dia kena berhenti ketika mana datangnya syak? Sebab bacaan dan perbuatan yang dilakukan, solat yang sedang dilakukan semasa syak tersebut tak dikira. Tak dikira. Itu sebab dia ada masalah pada niat dia. Jadi bila main syak dia kena berhenti lalu tu. Kalau dia gagah baca juga. Dia gagah baca. Kemudian dalam bacaan dia tu sambil-sambil duk baca tu hilang syak. Dia tak ulang balik bacaan dia, maka batal mayang dia. Batal mayang dia. Sebab bacaan yang dibaca ketika syak itu hukumnya bacaan yang tidak dikira pada syarak. Hukumnya ialah bacaan yang tidak dikira pada syarak. Baik, tu tiga. Ni tiga masalah yang membatalkan solat yang kita ambil faham daripada syarat yang ke-13 ni. Yang pertama, berlalunya satu rukun dalam keadaan syak yang sedemikian, batal sembahyang. Yang kedua, lama masa syak, lama panjang masa syaknya, batal sembahyang. Yang ketiga, tidak mengulangi semula perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan dan diucapkan semasa syak tersebut. Rukun lah. Contoh pasal rukun. Diterus saja lagu tu je. Maka tu juga membatalkan salat pada ketika itu. Ni rukun yang ke-13. Rukun yang ke-14. Syarat yang ke-14. Asyartu ar-rabi'a asyarah. Syarat yang ke-14. An la yanwiya qat'as salati aw yataraddada fi qat'iha. An la yanwiya qat'as salati aw yataraddada fi qat'iha. Bahawa tidak berniat ia qat'as salati, memutuskan akan sembahyangnya. Dia tidak berniat untuk berhenti sembahyang, tak sembahyang lah. Dia berazam. Niat ni maksudnya azam lah. Bukannya main-main dalam hati ke, bukan. Bukan, berasa lagu macam nak berhenti. Baru lihat dulu lintas hati duduk lagi. Ni tak. Niat dengan mana azam. Dengan mana azam. Aku nak berhenti. Nak berhenti tu ada dua keadaan. Sama ada nak berhenti la tu ataupun nak berhenti saji. Lepas daripada rakaat pertama ni aku nak berhenti. Itulah. Ataupun lepas daripada tahiyat awal ni aku nak berhenti. Lepas daripada sujud yang pertama ni tak mau mayang lah. Azam. Key dia dekat azam. Apa jadi? Batal lalu tu. Sama ada dia niat untuk memutuskan sembahyangnya la tu ataupun lepas daripada sesuatu rukun, maka sembahyangnya batal la tu. Sembahyang dia batal sekarang itu juga. Sama ada dia niat aku tak mau sembahyang lah. Azam. Tekad hati dia tak mau sembahyang lah. Tak pergi nak sembahyang lah. Batal sembahyang la tu, ataupun dia kata ataupun diazamkan, ditekadkan dalam hatinya lepas rakaat kedua ni tak sembahyang lah. Lagi nak sembahyang lain. Nak buat 2 rakaat, nak ambil pahala 2 rakaat, nak ambil pahala 2 rakaat. Terus lagi tak sembahyang lah. Ataupun nak sudah sembahyang, nak sudah tengah dalam rakaat yang pertama, nak sudah rakaat pertama ni lah, bagi sampai sujud yang kedua tu dalam rakaat yang pertama, sebelum naik dalam rakaat yang kedua tu tak sembahyang lah. Azam lagu tu, tanam azam lagu tu. Batal lah tu. Batal ketika itu juga. Batal ketika itu juga. Pasal apa? Sebab pada ketika dia berniat yang sebegitu, dengan azam yang sebegitu, dia telah bernafian, telah berlawanan dengan jazam pada niat yang menjadi syarat bagi niat. Antara syarat sah niat ialah jazam, tekad hati. Dia merupakan juzuk terpenting bagi niat, al-jazmu. Kan an-niyatu al-jazmu bi syai' ma'a fi'lih. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Qasad adalah azam tu. Maka dia telah menghilangkan ataupun mengkosongkan
pengertian niat dengan sebab azam memutuskan solat tersebut. Maka dia saling bertentang. Niat nak sembahyang, niat azam nak sembahyang dengan azam tak mau sembahyang. Maka dia saling bernafian. Batal sembahyang lala tu. Batal sembahyang sekarang lala tu juga. Ketika itu juga. Au yataraddada fi qat'iha, ataupun taraddud.